kepada rumusan untuk bicara kita hari ini. Sudilah Tuan jalan berlapan mengira ikatan. Sudilah Tuan beri ucapan, kata rumusan, jadi peringatan. Sekarang, saya serahkan kepada Profesor Dr. Sadiah Muhammad selaku pengarah Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestin bagi merumuskan segala input dan informasi yang kita kongsikan bersama semua jemputan dan peserta sepanjang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemputan, hadirin dan warga net sekalian. Terima kasih kerana mengikuti program ini sehingga ke penghujung. Dan saya sebagai pengarah Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestin mewakili Wadah Selangor dan juga Forum Ekonomi Manusiawi FEM serta rakan kongsi yang sama-sama memberi sokongan dan kerjasama dalam menganjurkan majlis ini, iaitu Global Peace Malaysia GPM, Rise for You, Adab Youth Garage AYG, ABIM Selangor, Persatuan Pelajar Islam Selangor, PEPIAS, Salwa Negeri Selangor, Graduan, Unicel, Universiti Selangor, dan juga rakan Nusantara kami, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia dan Universiti Islam Negeri Ar-Raniri dari Aceh, Indonesia, dan juga kerjasama dari media rasmi WAP TV Malaysia dan juga kerjasama yang diberikan oleh BDS Malaysia dengan sumbangan dan pembentangan oleh BDS, pengerusi BDS Malaysia iaitu Profesor Muhammad Nazari. Jadi kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan saya juga mengucapkan penghargaan, terima kasih juga kepada tim saya kerana anak-anak muda ni kami merancang ni dalam masa kurang daripada seminggu ya, dan sangat-sangat awesome lah ya sumbangan yang mereka berikan. Dan saya juga ingin merumuskan beberapa perkara. Kita telah mendengar tadi pembentangan yang cukup baik daripada tetamu khas kita daripada Oxford, yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, seorang ilmuwan tersohor, dan kita sangat bersyukur kerana mendapat input yang baik, yang sangat menyegarkan, poin-poin yang baru yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Dan juga pembentangan yang baik sekali dari 4 pembentang kita, ya, Ustazah Haslina, Profesor Nazari, Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, dan juga orang muda kita Fahmi yang merupakan ikon sekarang ni ya, dan saya mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada saudara Fahmi tadi kerana berjaya dari segi social medianya ya, menggerakkan influencer ya, dan membangkitkan kesedaran dan semangat orang muda sehingga kan dalam social media Malaysia tersenarai among the top ya dari segi pengaruh kepada dunia perbahasan dan wacana di dunia ya, sehingga kan ada website yang telah maknanya dengan Israel koyak ini ya. Jadi marilah kita sama-sama menginsafi apa yang telah dibincangkan dan mengambil beberapa keputusan untuk kita bawa ya, what is the takeaway from this ya. Kemusnahan 11 hari yang berlaku di Palestin hasil daripada serangan daripada negara apartheid Israel ini ya, menyebabkan kerugian ya berbilion ringgit, yang menyebabkan banyak tempat tinggal dan sekolah menjadi musnah dan juga kehilangan nyawa. Tetapi ini merupakan perjuangan, walaupun terdapat gencatan senjata, kita tahu perjuangannya belum selesai. Dan seperti yang kita dengar tadi ya, kita merasakan bahawa antara keputusannya ialah supaya kita memberikan komitmen yang lebih ya. Kita berdapati bahawa kebangkitan global itu sangat merangsangkan ya, sangat memberangsangkan, memberi semangat kepada kita dengan dunia Islam yang lesu ini. Jadi kita melihat ya, apabila perjuangan dan kezaliman yang ditumpukan kepada Palestin itu diangkat menjadi isu kemanusiaan ya, isu kemanusiaan dan isu yang merentas
sempadan yang merentas geografi, merentas kaum, bangsa dan negara dan juga agama, ia seolah-olah memberikan semangat baru kepada dunia global. Jadi sebagaimana yang dinyatakan tadi, mungkin strategi yang lebih kuat, yang lebih bijaksana ialah mengangkat isu ini sebagai isu kemanusiaan. Di samping kepada umat Islam, tentulah ini isu agama, kerana isu kemanusiaan dan isu untuk kita lawan penindasan dan juga ketidakadilan itu adalah sebahagian daripada isu agama kita sebagai orang Islam. Tetapi di Malaysia ini kami beranggap daripada penganjur dan juga Forum Ekonomi Manusiawi, kita menyeru yang bukan Islam juga, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Lee tadi yang menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira kaum, tidak kira bangsa, kerana melihat perkara ini sebagai satu penindasan. Dan sebagaimana dunia global, komuniti global telah memberikan kesan kepada negara apartheid Afrika Selatan, sama jugalah kita mempunyai semangat dan juga sangka baik daripada pertolongan Allah dan juga sokongan daripada dunia global ini supaya negara Israel itu diberikan tekanan yang lebih. Dan tekanan yang lebih ini kita seru juga daripada peningkatan komitmen daripada kerajaan sendiri, ya. Dan kita menyuruh kerajaan Malaysia, ahli-ahli politik dan mereka yang mempunyai kuasa supaya memberikan komitmen yang lebih dan membuat apa yang terberaya lebih lagi, ya, apa yang kita buat sekarang ini, kerana kita mampu, ya. Doa itu adalah doa orang yang tertekan, yang terus kita masih sepatutnya meneruskan, tetapi pihak kerajaan boleh buat lebih lagi daripada hanya berdoa. Dan termasuklah sumbangan, ya. Selama ini NGO lah yang menggerakkan, dan kita sangat teruja tadi apabila mendengar Profesor Datuk Dr. Ridwan mengatakan yang sejarah Malaysia ini, sepatutlah selalu kita perjuangan Palestin ini dekat di hati kita. Sebenarnya semangat dan budaya umat Islam di Malaysia ini telah lama terpupuk, ya, 100 tahun dahulu apabila rakyat Malaysia telah pun memberi sumbangan kepada perjuangan Turki. Jadi begitulah kita nak bangkitkan semula perjuangan ini, sifat prihatin kita walaupun kita tengah dalam peperangan ni, ya, diserang COVID ini, ya, dilanda musibah COVID. Tetapi kita mohon doa juga supaya dalam kita cuba untuk melindungi, berusaha sedaya upaya melindungi rakyat kita berperang dengan musibah ini, kita juga jadi kalau musabab inilah, ya, kerana kita prihatin kepada nasib Palestin, semoga Allah memberikan penyelesaian kepada kita, mengeluarkan kita daripada musibah yang ditimpa ini. Jangan jadi kita jadi sebagai umat Islam yang tidak peduli, nescaya Allah akan beri balasan pula kepada kita. Jadi kita mohon supaya rakyat Malaysia juga memberikan solidaritas, ya, sebagaimana yang kita antara objektif majlis ini dilakukan ataupun program ini dilakukan ialah untuk mengumpulkan, mengembalikan, memberikan solidaritas untuk rakyat Palestin. Jadi kita mohon dengan itu pihak kerajaan dan juga masyarakat sivil yang kita boleh lakukan dari segi BDS, ya, apakah peranan kita walaupun sedikit, ya. Jadi kita usahalah mencari bagaimana kita boleh memberikan peranan kita, termasuklah boycott, divestment dan sanction. Kita buat kemampuan ni. Kalau kita seorang pembeli di pasaraya ataupun dari segi kenderaan yang kita gunakan, dari segi komputer yang kita gunakan, apakah yang kita boleh lakukan. Dan ini pihak syarikat juga, ya, perlulah boleh buat lebih lagi, ya. Dan ini kita tak perlu defensif dan kita tak perlu merasa this is against kita punya falsafah ekonomi, kerana kalau mengikut falsafah ekonomi manusiawi itu, dia perlulah dengan nilai. Kita tidak perlu menyokong dan membeli barangan-barangan daripada pencuri, ya, daripada orang yang menindas dan menzalimi orang lain. Jadi kepentingan kita bukanlah setakat kita nak berniaga dan membuat menaikkan GDP dan sebagainya, tetapi perlulah ada kesedaran daripada impact. Dan dengan itu, yang sebagaimana yang telah diterangkan oleh Profesor Nazari, BDS itu adalah satu yang kita boleh buat dan ada kesannya. Sebab itu BDS itu tidak diharamkan di Amerika Syarikat kerana it's something that hurts Israel.
Jadi dengan itu saya sekali lagi dan juga poin yang sangat penting juga ialah kita mesti melindungi Israel dan juga negara-negara Islam dan juga negara-negara lain yang ditindas, yang diserang berada dalam konflik, iaitu melindungi mereka dari proses pembebalan generasi masa depan dengan memberikan bukan saja makanan dan untuk mereka survive, tetapi juga menjaga usaha-usaha proses pendidikan itu, ya. Jadi sekolah-sekolah perlu dibangunkan semula, institusi pendidikan, dan anak-anak perlu diberi pen dan buku. Inilah yang poin yang penting saya rasa yang telah dibangkitkan oleh Ustazah Hazlina tadi, iaitu pendidikan generasi akan datang, supaya umat ini dan juga warga dunia ini akan terus dilindungi dari segi pendidikan mereka. Dengan itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang masih mengikuti kita, dan kita mohon supaya segala usaha kecil ini dapat diterima Allah sebagai amal soleh, dan kita menyerulah kepada hadirin sekalian supaya kita dapat meneruskan usaha-usaha ini dengan secara istiqamah dan bukan saja sebagai bermusim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Sadiah Muhammad atas ucapan rumusan itu sebentar tadi. Saya kira ini adalah 4 jam yang sangat berharga, 4 jam yang cukup membuka mata dan minda bahawa isu Palestin ini seharusnya diberikan fokus yang berterusan. Hak-hak yang dirampas perlu untuk diperjuangkan semula, kerana rakyat Palestin juga adalah manusia yang ada hak untuk menikmati kehidupan yang bebas, yang tenang, yang aman dan damai. Istilah dunia moden yang kita kejarkan selama ini tiada artinya jika kezaliman dan penindasan seperti ini masih terus berlaku. Cukuplah kita berdiam diri selama ini, usahlah kita terus tutup mata, memekakkan telinga daripada melihat dan mendengar rintihan-rintihan daripada saudara kita di Palestin. Keadilan, ketenangan dan kebebasan, itulah hak mereka yang telah dirampas bertahun lamanya. Baiklah, bagi menunda bicara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan, mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ustaz Muhammad Zulkifli bin Awang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Marilah sama-sama kita menadah tangan memohon agar majlis kita dirahmati oleh Allah dan doa kita diterima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Restuilah perancangan kami, pimpinlah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar, yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji. Jadikanlah kami pada hari ini senantiasa mendapat petunjuk ke jalan yang diredai, serta hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami sedang diuji dengan ujian wabak COVID-19 yang menyerang bumi Malaysia ini khususnya. Kami memohon padamu, ya Allah, kasihanilah kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jauhilah kami seluruhnya daripada wabak COVID-19 ini. Selamatkanlah rakyat Malaysia khususnya dan dunia umumnya. Permudahkanlah urusan kami dalam membendung wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hamba-hamba-Mu di Gaza sedang diuji dengan peperangan. Kami memohon kepadamu, Engkau berikanlah kekuatan kepada mereka, Engkau berikanlah kemudahan dan berita gembira kepada mereka, dan Engkau bukakanlah hati-hati kami ini dan umat Islam seluruhnya untuk prihatin terhadap umat Islam di Gaza. Ya Allah, sesungguhnya kami letakkan Engkau di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah, leburkanlah kumpulan-kumpulan mereka, kacau bilakanlah persatuan mereka, cerai beraikanlah pakatan mereka, goncanglah pendirian mereka, hantarkanlah ke atas mereka anjing-anjingmu, Ya Allah. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, wahai Tuhan yang bersifat murka, wahai Tuhan yang maha menyeksa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, wahai Tuhan yang menggerakkan awan, wahai Tuhan yang menewaskan bala tentera Ahzab, kalahkanlah mereka, benangkanlah kami ke atas mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu, kami meminta ampun kepadamu, kami memohon petunjuk darimu, kami beriman kepadamu, kami berserah kepadamu dan kami memuji dengan segala kebaikan. Kami mensyukuri dan tidak mengkufurimu, Ya Allah. Hentikanlah segala macam kezaliman dan permusuhan. Bantulah saudara-saudara se-Islam kami di mana mereka sahaja berada. Angkatlah daripada mereka kesusahan, bala, peperangan dan permusuhan. Ya Allah, selamatkanlah saudara se-Islam kami di Gaza yang dizalimi oleh kekejaman rejim Zionis dari segala keburukan dan hindarkanlah mereka segala bala, kerana tiada sesiapa yang dapat menghindarkannya melain Engkau sahaja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu, kukuhkanlah iman kami dalam mentaati perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, serta jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga dengan doa yang kita aminkan bersama itu tadi dapat mengikat hati kita untuk terus memperjuangkan Palestin demi Islam. Maka berakhirlah sudah program Solidaritas Kemanusiaan untuk Palestin pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa program mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjadikan bual bicara ini, sekaligus memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binilah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.